Pernah tak kita sakit? Bila kita sakit macam demam, sakit kepala, lemah sana sini, terbaring saja. Kalau aksiden, Allahu Akbar, luka sana sini. Macam mana kita nak solat ya? Kerana solat tu tiang agama, wajib menunaikannya. Hmm. Assalamualaikum adik-adik, selamat kembali ke channel Ustazah Ija. Yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Jadi hari ini Ustazah akan pergi kepada topik pendidikan Islam tingkatan 2 bidang fiqah. Dan tajuknya ialah rukhsah solat ketika sakit. Jadi Allah telah memberikan rukhsah, yakni kemudahan, kesenangan untuk kita. Apabila kita sakit, kita juga boleh menunaikan solat. Tak ada masalah. Jadi jom ikut Ustazah untuk kita belajar bagaimanakah cara solat ketika sakit. Jadi Ustazah akan teruskan dengan standard pembelajaran kita untuk hari ini, di mana adik-adik akan dapat menyatakan maksud solat ketika sakit, kemudian adik dapat menjelaskan cara solat ketika sakit, dan adik-adik dapat menghuraikan hikmah rukhsah solat dalam ibadah dan menghubungkannya dengan kehidupan. Baiklah, kita pergi pada yang pertama. Apakah maksud solat ketika sakit? Solat sakit. Maksud solat ketika sakit ialah solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun solat dengan sempurna. Jadi dekat sini Ustazah ada highlightkan kata kunci. Yang warna kuning tu, tu kata kunci untuk kita senang nak ingat. Jadi di sini kita lihatlah apa yang kita dapat kupaskan bahawa solat ketika sakit untuk pesakit yang tak dapat menyempurnakan rukun solat dengan sempurna. Jadi Ustazah nak share, nak kongsi dalil nakli tentang solat ketika sakit, di mana dari Imran ibn Husain radhiyallahu an bahawa beliau menghidap penyakit buasir. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara solat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Sholli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala janbi." Maksudnya, solatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu, solatlah dalam keadaan menyiring. Riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW ini terdapat beberapa cara solat ketika sakit yang telah disabdakan oleh baginda SAW. Spektrum ilmu. Solat secara duduk, yang utama ialah solat duduk di atas lantai. Sekiranya tidak mampu, barulah kita duduk atas kerusi. Jadi kalau kita lihat suasana ini berlaku dekat mana? Kalau kita lihat sinonimnya berlaku di hospital. Kalau di rumah, selalunya atas katil. Ada juga di atas lantai. Tak ada masalah. Walaupun di atas lantai, tapi kalau ada tilam pun tak ada masalah. Boleh solat di atas tilam tersebut. Tak ada masalah. Kerana Allah telah beri rukhsah pada kita. Baiklah adik-adik, ada 4 cara solat sakit sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama ialah solat secara berdiri. Yang kedua ialah solat secara duduk. Ketiga adalah solat secara menyiring. Dan keempat adalah solat secara menelentang. Yang pertama, kita akan pergi pada solat secara berdiri, iaitu bagi orang yang tidak mampu rukuk atau sujud. Jadi Ustazah akan terangkan langkah demi langkah, agar adik-adik faham bagaimana solat berdiri bagi orang yang sakit. Pertama, takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, iktidal dan salam disempurnakan seperti biasa. Maknanya dalam keadaan berdiri tu disempurnakan seperti biasa.
Okey. Jadi sini saya ada berikan gambar. Okey. Gambar kecil saja, kejap lagi saya akan beri gambar yang besar. Okey, untuk adik nampak satu persatu cara solat yang betul bagi orang sakit untuk cara solat berdiri. Okey, kemudian rukuk. Bagaimana kita rukuk? Okey, disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, dilaksanakan secara menundukkan badan sehingga dua tangan dapat mencapai kedua-dua lutut. Jika tak mampu juga, kita nak menundukkan badan tu, boleh juga dilakukan dengan isyarat kepala. Okey, jika tidak mampu juga, bolehlah dilakukan dengan isyarat mata. Dan jika tidak mampu juga gunakan mata, okey, mata tak boleh, badan tak boleh, kepala tak boleh, okey, bolehlah dilakukan dengan hati. Okey. Jadi yang mampu dalam gambar ni kita lihat, kalau mampu kita cuba tunduklah sampai dapat mencecah lutut kita. Okey. Yang ketiga, bagaimana sujud? Okay, baiklah, sujud mesti disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi kadar rukuk tadi, okay, dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud, sama ada secara berdiri ataupun duduk. Jika tidak mampu menundukkan badan, bolehlah dilakukan dengan isyarat kepala. Dan jika tak mampu juga, boleh menggunakan isyarat mata. Dan jika tak mampu yang di atas itu, di mana badan tak boleh, kepala tak boleh, mata tak boleh, kita juga boleh menggunakan secara dalam hati. Okey. Okey, jadi di sini ada gambar, okey, di mana pesakit cuba untuk sujud dengan baik. Okey. Kita pergi pula yang seterusnya, step yang keempat atau langkah yang keempat, bagaimana duduk antara dua sujud. Okey, ia dilaksanakan secara berdiri bagi yang boleh berdiri, atau duduk di antara dua sujud yang biasa. Okey, ini untuk yang boleh duduk. Okey, teruskan duduk seperti biasa. Okey, atau duduk mengikut kemampuan seperti bersila. Kalau tak boleh duduk antara dua sujud, tak mampu nak lipatkan kaki tu, boleh duduk seperti bersila. Duduk mengikut keselesaan asalkan kita duduk. Okey, duduk atas kursi pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Dan yang kelima, tasyahud akhir. Bagaimanakah pesakit menunaikan tahiyat akhir? Okay. Jika tidak mampu duduk, tasyahud boleh dilaksanakan mengikut kemampuan pesakit. Okay. Jadi ini adalah contoh gambar, okay, bagaimana dilakukan tasyahud akhir. Okay, jadi Ustazah tunjukkan secara gambar rajah susunan cara solat secara berdiri. Okay, yang pertama, okay, gambar bagaimana niat dan takbiratul ihram dan membaca Fatihah. Okay, kemudian kedua, perbuatan rukuk. Ketiga, perbuatan i'tidal. Adik-adik tahu kan i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Kita berdiri sajalah. Okay, kemudian bila sujud, kita sujud ikut kemampuan. Okay, dan yang kelima, kita duduk antara dua sujud dan juga kita duduk tasyahud. Okay. Baiklah, kita pergi cara solat yang kedua. Cara solat secara duduk. Cara-caranya ialah yang pertama, okay, adik-adik boleh mulakan solat dalam keadaan berdiri. Okay. Jika tidak mampu, pesakit boleh mula duduk mengikut kemampuan. Okay. Jadi ini adalah contoh situasi di mana pesakit tak mampu untuk berdiri, jadi duduk saja di atas katil, dan atas katil saja kita, dengan di atas katil saja kita boleh solat, ya adik-adik, tak ada masalah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Okay. Jadi ini adalah kedudukannya. Okey, kemudian kita bolehlah memulakan takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, melakukan i'tidal, duduk antara dua sujud, dan duduk tasyahud dalam keadaan badan tegak. Badan tegak. Okey, kemudian kita lihat kat sini.
Ini adalah cara contoh pesakit mengangkat takbir untuk memulakan solat. Jadi keadaan badan tegak. Okey, ini adalah keadaan badan kita tegak. Maknanya badan kita tak baring. Kita tak jatuhkan badan kita. Baiklah. Seterusnya, okey, untuk rukuk perlulah dilaksanakan dengan menundukkan badan sehingga kedudukan dahi setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya kedudukan dahi melepasi paras lutut. Dan jika tidak mampu, tundukkan badan sekadar kemampuan kita. Okey. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita hendak menundukkan badan kita untuk menunjukkan yang kita sedang rukuk. Langkah seterusnya, bagaimana sujud. Okey, sujud dilaksanakan dengan sujud seperti biasa jika mampu. Jika mampu, boleh turun sujud. Okey, dan jika tak mampu, kalau tak mampu, sekurang-kurangnya tundukkan badan lebih rendah berbanding rukuk tadi. Jadi jika tidak mampu juga, tunduk sahajalah sekadar yang kita mampu. Tak susah kan? Jadi kat sini kita nampak pesakit ini telah menundukkan lebih daripada kadar kepalanya ketika rukuk tadi. Kemudian bagaimana tasyahud akhir? Duduk tasyahud akhir ini hendaklah dilakukan dengan keadaan duduk. Namun kita dapat pahala sunat apabila kita menduduk tasyahud akhir dalam keadaan tawarruk. Tawarruk ni maknanya kita duduk macam biasa keadaan kita sewaktu solat dalam keadaan rukun solat kita yang betul. Jadi jika tidak mampu, kita bolehlah duduk tasyahud mengikut kemampuan kita. Kadang-kadang kalau kita aksiden ke sakit dekat kaki ke kan, kita tak boleh nak duduk lipat kaki kita dengan betul, jadi tak ada masalah. Kita boleh duduk sekadar kemampuan kita. Kat sini adalah contoh bagaimana pesakit melakukan tasyahud akhir dalam keadaan keselesaan pesakit. Jadi kat sini kita tengok kan, tak dapat duduk pun secara tawarruk, tapi dimaafkan dan boleh diduduk mengikut kemampuan kita. Yang ketiga, solat secara mengiring. Cara solat secara mengiring. Yang pertama, pesakit perlu mengiringkan badan di atas rusuk kanan. Jika tidak mampu, bolehlah mengiring di atas rusuk kiri. Tak ada masalah. Muka dan dada dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kat sini adalah contoh pesakit sedang solat secara mengiring. Baring kita boleh solat, tak ada masalah sebenarnya, kerana Allah menyediakan rukhsah untuk kita. Yang kedua, pesakit mengiring ketika bacaan Al-Fatihah, iktidal, duduk antara duduk sujud dan duduk tasyahud. Dan juga bila rukuk dilaksanakan dengan menundukkan sikit kepala. Tak payah ubah lagi, posisi tak payah ubah dah, posisi maintain. Posisi tetap mengiring, cuma pergerakan dibataskan. Jadi rukuk kita tundukkan saja kepala kita dalam keadaan mengiring tadi. Jadi ini adalah contoh. Nampak tak kepala pesakit tu agak ke bawah sedikit, menundukkan sedikit kepalanya. Kemudian yang keempat, sujud pula dilaksanakan dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Jika tidak mampu, tundukkan sahaja sekadar kemampuan kita. Jadi kita lihat ini kepala pesakit tadi lebih sedikit tunduk daripada rukuk tadi. Yang seterusnya, jika tidak mampu menundukkan kepala, kita boleh gunakan isyarat mata. Namun jika tidak mampu juga, boleh menggunakan secara isyarat dalam hati. Yang keempat, solat secara menelentang. Apabila kita tak dapat melakukan solat secara berdiri, solat secara duduk, solat secara mengiring, kita boleh juga solat secara menelentang.
Okey, bagaimana? Pertama, pesakit menelentang hendaklah meletakkan kakinya melunjuk ke arah kiblat. Kepala diangkat sedikit agar muka menghadap kiblat. Jadi ini adalah contoh pesakit sedang melakukan takbiratul ihram. Okey, dalam keadaan kepala diangkat sikit ke arah kiblat. Okey, kakinya dilunjurkan ke arah kiblat. Jika dapat, okey, kalau tak dapat, kadang kita dekat hospital kan, kita tak dapat nak betul-betul straight dekat kiblat, dimaafkan, tak ada masalah, dimaafkan kerana dalam keadaan kita tidak dapat bergerak ke mana-mana dengan posisi yang kita ada itu. Okey, kita dapat melakukan solat walaupun secara menelentang. Okey, kedua, menggunakan isyarat kepala. Okay, rukuk dilakukan dengan menundukkan sedikit kepala dan sujud dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk tadi. Okay, ini kita nampak beza rukuk dan sujud. Pada rukuk tu nampak terangkat sikit kepala pesakit. Manakala sujud tu kita tundukkan lebih daripada rukuk tadi. Okay. Okay, seterusnya menggunakan isyarat mata. Rukuk juga kita boleh lakukan dengan cara menutup separuh kelopak mata. Okey, dan sujud boleh juga dilakukan dengan memejam seluruh kelopak mata. Okey, kat sini saya bagi gambar raja contoh bagaimana rukuk di mana kita hanya menutup separuh kelopak mata pun boleh, tak ada masalah. Dan apabila sujud kita pejamkan mata, tanda kita sedang melakukan sujud. Okey, apakah hikmah solat ketika sakit? Okey, sememangnya Allah telah menyediakan rusus solat ini bersama dengan hikmah untuk hamba-hambanya. Okay, namun kita hendaklah ada sifat sabar. Walaupun ketika sakit, kita kena ada sifat sabar untuk menjalankan solat walaupun kita dalam keadaan tidak mampu dan keadaan kita lemah, tapi kita boleh cuba sedaya upaya kerana Allah telah memberi rukhsah solat kepada kita. Jadi nombor satu, hikmahnya kepada umat Islam, ini adalah bukti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Ini maknanya Allah telah memberikan cara yang lebih mudah untuk kita melakukan solat. Manakala hikmah yang kedua menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang mudah. Sebagaimana dalil Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu. Jadi dalam keadaan sakit pun, insya-Allah dengan 4 cara tadi kita boleh melakukan solat mengikut kemampuan kita. Dan yang ketiga, supaya umat Islam dapat menunaikan kewajipan mereka dalam sebarang keadaan. Okey, jadi adanya rukhsah solat ni telah di sini dapat disimpulkan bahawa solat adalah tiang agama walau apa jua keadaan, walau apa jua musibah, kita hendaklah melakukan solat. Kerana dalam solat juga ada doa. Dalam solat dah kita menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang berserah kepada Allah SWT dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita memerlukan perhatian dan memerlukan pertolongan dari Allah SWT. Maka apabila kita sakit, kita berserahlah kepada Allah memohon perlindungan. Ini di mana sini saya kongsikan doa untuk cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azima an yashfiyani shifaan la yughadiru saqama. Maksudnya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar menyembuhkan aku dengan benar-benar sembuh dan tidak menderita sakit. Selain daripada itu, kita juga boleh mengamalkan selawat syifa. Ni jadi saya kongsikan selawat syifa di sini. Selawat syifa bunyinya begini. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi adik-adik boleh amalkan selawat syifa ni ketika sakit. Mudah-mudahan Allah sebaik-baik penyembuh menyembuhkan penyakit kita, insya-Allah. Jadi terima kasih daun keladi, banyak umur jumpa lagi. Alhamdulillah, semoga ilmu yang saya kongsikan ini bermanfaat kepada semua. Jangan lupa tekan like dan share. Dan jika siapa yang belum subscribe Ustazah, boleh subscribe Ustazah. Di mana nanti Ustazah akan buat kelas secara live dan Ustazah akan berikan video-video PDPR yang bermanfaat untuk adik-adik semua. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.